Yeshua Al-Mashiach. Baik, tetapi yang saya sebut dalam cave, kemana ada sejarah? Kerana sebenarnya sejarah dalam cerita cave kahfi itu zaman Kristian, tetapi diberikan nilai yang baik bahawa ada pemuda-pemuda masa itu Kristian. Jangan lupa kadang-kadang. Tapi kalau saya kupas begini, orang Kristian kan senang kan, kita gunakan dalam Quran kisah sejarah di zaman Nasrani di mana anak muda itu diselamatkan kerana prinsip mereka yang kental. Ashabul Kahfi Kristian, kok mana mau sesak? Isu awal bila sebut tentang Ashabul Kahfi, bila sebut tentang Ashabul Kahfi, secara umum semua kisah yang Allah rakam, yang Allah minta kita supaya beriman. Mudah, senang, simple kan? Maksudnya mari Ashabul Kahfi, kamu percaya, kamu beriman, ambil pengajaran. Tetapi ingat, yang penting depan tadi. Tetapi jangan jadikan asas ilmu yang kita jumpa tadi sebagai asas pergaduhan, asas perbalahan, asas perdebatan yang tak berkesudahan, sehingga akhirnya capaian daripada pertelingkahan, capaian daripada perdebatan, capaian daripada khilaf, capaian daripada salah faham ini menyebabkan kita makin berpecah, kita makin terasing, kita makin jauh di antara saudara kita yang Islam dengan kita yang Islam, hanya kerana benda yang dianggap kecil dan remeh-temeh. Sebagai contoh, kalau kita lihat tentang Ashabul Kahfi, benda pertama yang orang kaji ialah mereka ni hidup pada zaman siapa. Kalau kita pun tak ingin ke, tak berminat ke nak tahu, alah cakap beriman, insya-Allah saya beriman, takkan ambil ibrah sama saya beriman. Tapi bila cerita ni, dia ni hidup zaman mana lah Ustaz, dia ni hidup zaman bila Ustaz, akan ada pertanyaan seperti ini. Dan bila nak menjawabnya secara jujur, ilmu yang Allah bagi pada kita ni terhad, ada limitation. Ada orang tahap rendah, ada orang tahap sederhana, ada orang tahap lebih. Mungkin orang tu ada lebih dalam bidang dan jurusan ni, lemah dan kurang bidang tertentu. Ada orang Allah bagi lebih pada jurusan dan bidang ni, dia lemah dalam bidang lain. Ada yang mengatakan bahawa mereka ni hidup pada zaman siapa? Pada zaman Raja Dicyanus. Hak ni paling famous, hak ni paling popular. Raja tu nama Dicyanus. Kalau dalam istilah barat disebut Decius, atau nama panjangnya Gaius Mesius Kuntius dan Decius. Decius tu lah ambil atas pangkal Dicyanus. Dikatakan bahawa asalnya negeri ni, negeri tempat dia memerintah ni, apa nama dia? Nama negeri ni ialah Afsusun, Ephesus. Afsusun bahasa Arab Ephesus. Ephesus ni duduk di Turki. Ephesus ni berada di Turki. Di kemudian hari selepas tentera-tentera Islam berjaya menakluk dan mengambil wilayah ni, dia bertukar nama jadi Tarsusun. Ephesus, Afsusun jadi Tarsusun, dan dia tak ada keterlibatan dengan kampung tersusun. Tak ada kebetulan. Dulu di Afsusun ini ada seorang raja yang baik, raja yang adil. Tetapi selepas kematian dan kemangkatan raja, mereka seorang raja daripada Parsi. Inilah dia Dicyanus. Bila dia tahu raja tempat ni meninggal, dia datang dengan bala tentera dia menyerang negara Afsusun ni. Lalu dia menang dan dia dapat jadi raja, dia dapat jadi pemerintah. Tetapi corak pemerintahan dia sebaliknya daripada yang pernah dialami oleh rakyat yang berada di bawah naungan raja dan pemerintah sebelum ini. Dia dikatakan seorang raja yang bengis, seorang raja yang zalim. Tambahan pula dia membawa ajaran penyembahan berhala-berhala paganisme. Dia bawa unsur-unsur berhala dalam soal akidah, dia bawa unsur-unsur paganisme dalam soal kepercayaan dia. Dan kalau dia nak percaya seorang-seorang, tak ada masalah. Bagi kamu, agama kamu, kepercayaan kamu, kefahaman kamu, ideologi kamu, aku nak faham lagu ni, okey lagi. Tapi dia apa? Dia meminta semua rakyat-rakyat dia agar mempercayai kefahaman yang sama-sama seperti dia. Dia memerintah tak lama. Kalau ada dalam setengah buku-buku sejarah, dia memerintah antara 249 hingga 251 Masihi. Berapa tahun? 249, 251. 3 tahun. Sebab 251 dia bertempur dengan tentera-tentera Goth, dan akhirnya dia terbunuh dalam peperangan. Dia terbunuh dalam peperangan ini, Raja Dicyanus. Tetapi bila ada keterkaitan dan keterlibatan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini, selepas kewafatan dia, selepas meninggalnya dia, geng-geng ni dah lari masuk dalam gua selama berapa tahun? 309 tahun. Ikut tahun mana? 309 tahun, tahun matahari ke tahun bulan? Dia ada dua sistem kan, sistem lunar dengan sistem solar. Kita Islam pakai ni ikut bulan, sistem lunar.
kita pakai hak Gregorian tu ikut kalender berteraskan matahari, solar system. Sebab tu dia sebut dalam Quran 300 tambah 9. Baik. Bila dia meninggal, dikatakan mereka ni keluar pada zaman seorang raja yang bernama Raja Justinian I. Raja Justinian I. Raja Justinian I ni adalah salah seorang pemeluk agama Kristian, agama Nasrani. Jadi kalau kita tengoklah, dia hidup 249, 251 Masihi. Maksudnya Nabi Allah Isa dah muncul ke tak pada waktu ni? 249 tadi, 249 Masihi. Nabi Isa dah lepas ke belum lagi? Nabi Isa dah lepas lah, sebab Nabi Isa tak tahulah hak betul, wallahu alam. Kalau kita lah anggarkan 1 Masihi sebagai kelahiran Nabi Isa, umur 33 tahun Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah. Maksudnya keberadaan Nabi Isa di bumi 1 Masihi sampai 33. Ni dah 249. Selepas ke sebelum? Selepas. Maksudnya sudah ada orang-orang yang memeluk agama Nasrani, Kristian. Tetapi untuk zaman ini, pemerintah di Afusun tu menghilangkan, menepis dan menafikan penganut-penganut agama Nasrani. Dan lihat kepada jawapan hasil daripada dialog pemuda-pemuda tadi dengan pemimpin mereka yang nama Dikianus ini. Mereka beriman kepada Tuhan yang satu. Ini membawa maksud satu benda pada kita, bahawa mereka adalah Nasara, Kristian bermazhab Aryanisme.